Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Kapsul Masa. Pada 21 Januari dalam tahun 1975, Perjanjian Kerjasama Kebudayaan dan Sains serta Perjanjian Ekonomi dan Teknikal telah ditandatangani serentak antara Kerajaan Malaysia dengan Kuwait. Tun Abdul Razak selaku Perdana Menteri dan Menteri Luar telah menandatangani perjanjian-perjanjian bagi pihak Malaysia, sementara Menteri Luar Kuwait Sheikh Sabah Ahmad Al-Salim menandatangani bagi pihak Kuwait. Kedua-dua perjanjian tersebut telah ditandatangani semasa lawatan rasmi Tun Abdul Razak ke Kuwait. Perjanjian itu bertujuan untuk menggalakkan kerjasama di bidang ekonomi dan teknikal serta kerjasama di bidang kebudayaan, pelajaran dan sains. Di bawah Perjanjian Ekonomi dan Teknikal, sebuah jawatan kuasa kerjasama ekonomi dan teknikal akan ditubuhkan untuk memastikan bidang-bidang kerjasama yang diperlukan. Sementara itu, Perjanjian Kebudayaan dan Sains pula akan memberi peluang bertukar-tukar penuntut, guru-guru, pakar-pakar sains, ahli-ahli teknologi, doktor-doktor dan wartawan-wartawan di antara kedua-dua negara. Perjanjian ini juga membolehkan pertukaran bahan-bahan serantau, termasuk filem, rancangan-rancangan radio dan televisyen juga antara ahli-ahli dan pasukan-pasukan kedua negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ya Allah, 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 Allah, Antal Malik القدوس والجبار الحق المبين محسنا أنت السلام الوارث المتعال والمتكبر المجيد مؤمنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ذا الجلال مهيمنا أنت العلي العظيم أنت الجليل الكريم أنت اللطيف ألطف بنا الله أنت الملك القدوس والجبار الحق المبين محسنا أنت السلام الوارث المتعال والمتكبر المجيد مؤمنا أنت الرافع الهادي أنت الخالق الباري أنت الماجد الباقي الثناء أنت الودود الرحيم أنت العفو الكريم أنت الرقيب باسط رزقنا أنت الكبير المبدئ المعيد مالك الملك العدل اقسط عدلنا أنت الوهاب القهار المتين الواحد الأحد عفوك برنا أنت الوكيل العليم أنت الغني الحليم أنت التواب فاقبل توبنا أنت الخبير الشهيد أنت الرشيد الحميد أنت الغفار فاغفر ذنبنا الله أنت الملك القدوس أنت الملك القدوس
untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua pendengar IKIM. Tak kira di mana juga anda berada saat ini, moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan, kebaikan dan dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Baiklah, waktu ini bertemankan saya Nur Hayati Paradi untuk perkongsian aspirasi edisi Khamis. Untuk perkongsian kita hari ini 28 Januari 2021. Alhamdulillah, Allah kurniakan kita satu hari lagi. Bersama-sama kita manfaatkan untuk sama-sama kita jadikan sebagai sumber kita memperolehi ilmu sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Bersama-sama dapat kita amalkan insya-Allah, menambah amal baik kita dan juga menambahkan pahala kita insya-Allah. Apapun bersama dengan Yati kejap lagi sampai ke pukul 1.30 hari. Tadi telah pun bersama dengan sahabat-sahabat tim Warna Pagi yang meriah dalam konti kan, tapi penuh dengan peraturan mengikut SOP insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Hazwan dan juga Sufian Amrin. Dan untuk bersama Yati kejap lagi kita bakal mulakan perkongsian kita dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam Tahsinul Ibadah. Untuk sama-sama kita tanyakan soalan pada Ustaz akan membantu kita untuk dapatkan jawapannya insya-Allah. Anda boleh salurkan soalan-soalan anda di platform-platform yang kami sediakan, antaranya adalah di WhatsApp IKIM di 0112900404. Bagi yang belum save, boleh save nombor ini sebagai nombor konti IKIM di 0112900404, ataupun boleh saja yang mana ikuti secara langsung di FB IKIM FM sekali lagi, boleh saja ajukan soalan anda di situ insya-Allah. Bersama-sama kita ajukan kepada Ustaz dan juga moga-moga jawapan itu nanti dapat jadikan sebagai ilmu juga, bukan sekadar untuk diri kita tapi untuk orang lain juga insya-Allah. Baiklah, awalan ini jom kita mulakan hari kita dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada gabungan otai-otai dalam industri nasyid. Kita ada Raihan, Hijaz Brothers, Nausihat dan juga Maluddin dengan Ya Nabi Salamun Alaik. Sama-sama kita dengarkan tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemakan saya Nur Hayati Paradi.
Salawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk slot pertama di Aspirasi edisi Khamis. Kita ada perkongsian menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah. Dan Alhamdulillah untuk kali ini kita masih lagi bersama dengan tak lain tak bukan tetamu tetap untuk Tahsinul Ibadah dan sesi soal jawab insya-Allah bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk bersama lagi dengan perkongsian Tahsinul Ibadah hari ini untuk sesi soal jawab yang mana sahabat-sahabat kita boleh ajukan soalan di FB IKIM FM ataupun di channel WhatsApp IKIM di 0112900404. Soalan-soalan dah ada dah bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan ajukan kejap lagi. Tapi ni awalan ini Ustaz sebab dah lama tak bersama dengan Ustaz. Mungkin ada kata-kata awalan mukadimah daripada Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada penerbit rancangan Tahsinul Ibadah Nur Hayati Paradigm. Seterusnya, sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini perlu berfikir. Perlu berfikir sebelum melakukan apa-apa perbuatan. Sebelum menuturkan apa-apa perkataan. Dan juga sebelum menulis dan mencatat apa-apa tulisan. Satu, kita berfikir sebagai seorang manusia. Yang kedua, kita berfikir sebagai seorang Islam. Apabila seorang Islam berfikir dalam memulakan setiap tindak tanduknya, yang dia akan letakkan di hadapan adalah akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau saya buat begini, kalau saya bertutur begini, dan kalau saya menulis begini, apa kesannya di akhirat sana? Itu penandanya, penanda arasnya, pengukurnya dalam tindak tanduk kita sebagai seorang beriman. Kita letakkan di hadapan kita kesan perbuatan, kesan percakapan dan kesan tulisan terhadap diri kita kelak di hari akhirat. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik ataupun dia diam. Kita ada dua pilihan. Kita berada di dua persimpangan. Nak bercakap ataupun tidak bercakap. Nak menulis ataupun tidak menulis. Nak bertindak ataupun tidak. Maka Nabi sudah memberi panduan, buat yang baik ataupun jangan buat. Bertutur yang baik ataupun jangan bertutur, jangan bercakap. Menulis yang baik ataupun tahan tangan daripada menulis. Dan untuk supaya perkara ini jadi, maka kita kena sematkan iman dalam diri kita yang kukuh. Sebagai seorang yang beriman, meyakini sangat ni dalam hati bahawasanya akan ada hari perhitungan di hari akhirat sana. Justru sebenarnya antara cara untuk mengislahkan diri kita, mengislahkan umat ini adalah mengembalikan ataupun mengukuhkan keimanan terhadap kehidupan akhirat. Rasa betul-betul yakin ni bahawasanya saya hidup ni bukan setakat nyawa di dunia. Bahkan selepas saya menutup usia, di balik sana ada kehidupan yang lebih lama. Ada sebuah pantun yang berbunyi, buah pelaga
makan dikikir. Dibawa orang dari hulu, sebarang kerja hendak difikir, supaya jangan mendapat malu. Bukan saja malu di dunia, malu di hari akhirat yang lebih besar lagi. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk peringatan untuk kita semua lah. Dalam melakukan apa semua perkara, kena fikir terlebih dahulu. Bukan sekali dua fikir, tapi berpuluh-puluh kali fikir sebelum melakukannya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan dan pesan-pesan Ustaz awalan pertemuan kita. Dan kita nak buka saat ini untuk perkongsian menerusi sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Dalam perkongsian tahsinul ibadah hari ini, kita nak ke soalan pertama sahabat kita yang telah menghantarkan soalan di WhatsApp IKIM. Ustaz kata, soalannya, di Madrasah Al-Quran, Madrasah Tahfiz Quran perempuan, jika mereka didatangi haid, boleh ke terus membaca dan menghafaz? Dikatakan bimbang terlupa. Minta penjelasan daripada Ishak dari Johor, Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya. Ustaz Ishak daripada Johor. Menurut pandangan majoriti ataupun jumhur ulama, perempuan yang berada dalam keadaan haid ataupun uzur tidak boleh membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir setiap masa, membaca Al-Quran selalu. Tetapi bila baginda berada dalam keadaan junub, maka baginda tidak akan membaca Al-Quran. Antara orang yang berjunub dengan orang yang berada dalam keadaan haid, ataupun antara hadas berjunub dengan hadas haid lebih berat berbanding hadas junub. Maka kalaulah berada dalam keadaan hadas junub pun, seseorang itu tidak boleh membaca Al-Quran. Rasulullah sendiri tidak membaca Al-Quran. Maka apabila berada di dalam keadaan hadas haid, lebih-lebih lagi. Justru itu majoriti ulama daripada kalangan mujtahidin mengatakan tidak boleh untuk perempuan yang berada dalam keadaan haid dan nifas membaca Al-Quran. Persoalan tadi datang daripada pihak yang bertanya berkaitan dengan pelajar hafizah, iaitu mereka ini menyebutkan diri menghafal Al-Quran. Masa period ataupun masa mereka uzur mungkin mengambil masa sehingga maksimal 15 hari. Mungkin sebahagiannya 10 hari. Dikhawatiri dalam tempoh masa yang lama tadi, mereka akan terlupa hafalan yang telah dihafal sebelum ini. Melupakan hafalan boleh mengakibatkan seorang itu berdosa. Betul? Melupakan hafalan boleh mengakibatkan seseorang itu berdosa sekiranya dia tiada uzur. Apa maksud sekiranya dia tiada uzur? Iaitu dia tidak dapat mengulang hafalannya kerana dia uzur. Dia haid. Kalaulah kerana dia uzur dan dia haid, lalu dia tidak dapat membaca, lalu ada terlupa pada hafalannya, maka wanita ini, perempuan ini tidak berdosa. Tidak berdosa. Kerana yang menghalangnya baca itu ialah syarak sendiri. Agama sendiri yang tak bagi dia baca. Walaupun mengakibatkan dia terlupa, dia tetap tidak berdosa. Apatah lagi di sana ada alternatif ataupun ada pilihan-pilihan lain untuk meminimalkan lupa tersebut. Misalnya dengan cara pelajar tadi melihat Al-Quran, membaca dalam hati, mendengar bacaan temannya, membuat semakan terhadap bacaan mereka, ataupun membaca dengan tidak mengeluarkan suara. Membaca tapi tidak mengeluarkan suara, hanya menggerak-gerakkan bibir sahaja. Justru oleh kerana di sana ada pelbagai alternatif yang boleh dilakukan dan dicadangkan, maka kita tidak suka untuk bermudah-mudah dalam membenarkan mereka membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Dan satu poin yang lebih penting, kena ingat, orang yang membaca ataupun menghafal Al-Quran, mereka menuntut ilmu. Maka dalam menuntut ilmu ini kita perlukan keberkatan. Bukan hanya nak kejar habiskan hafalan, tetapi keberkatan.
kalaulah majoriti ulama mengatakan tak boleh baca, hukumnya haram. Walaupun ada sebahagian ulama seperti Imam Malik yang membenarkannya. Lebih baik dalam persoalan seperti ini, kita mengambil pandangan jumhur. Apatah lagi dalam rangka kita ingin menjadi seorang hafizah, maka janganlah kita melakukan dalam proses untuk menjadi hafizah tadi, melakukan perkara yang menurut majoriti ulama perbuatan itu adalah haram. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan kita ke soalan seterusnya di Facebook IKIM daripada Awang Kerdil. Ada 2 soalan kat sini, tapi saya nampak macam 3 soalan sebenarnya Ustaz. Yang pertama, minta terangkan hukum sunnah berbaring selepas solat sunat fajar, cara yang betul dan adakah mesti mengiring ke arah kiblat? Soalan pertama. Soalan kedua, jika solat subuh tamat jam 7 pagi, adakah sahabat kita ni boleh mendirikan solat sunat isyraq pada pukul 7 pagi? Dan soalan ketiga, apa beza solat isyraq dan juga solat duha, solat sunat duha Ustaz? Terima kasih kepada Awang Kerdil, walaupun soalannya itu agak besar. Ada 3 soalan yang diajukan. Yang pertama, hukum sunnah berbaring selepas solat sunat fajar. Ya, memang ada dalam riwayat. Antara amalan yang Nabi lakukan iaitu antara azan subuh, solat sunat fajar dan juga sembahyang subuh. Maksudnya selesai sembahyang sunat fajar, ada riwayat Nabi berbaring. Dan keadaan yang Nabi lakukan adalah berbaring mengiring di atas lambung kanan dengan menegakkan siku. Menegakkan siku, bukan baring macam ni. Seperti orang nak tidur. Itu tidur. Kalau tidur, membatalkan sembahyang. Maka berbaring itu dengan meletakkan siku dan tangan kita tegak. Maka keadaan itu menghalang seseorang itu daripada tidur. Boleh bayangkan bagaimana bentuk baringan tadi. Dan keadaan itu adalah dilakukan oleh Nabi SAW. Namun tidaklah perkara ini dituntut secara serius daripada kita untuk melakukannya, khususnya kalaulah kita hadir di masjid, di tempat khalayak yang ramai, yang mungkin keadaan itu dilihat seperti tidak sesuai, maka kita tidaklah perlu untuk apa? Untuk melakukannya. Mungkin dalam musim PKP yang kita semayang di rumah ni, bolehlah cuba untuk mengamalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila waktu syuruk masuk, misalnya sekarang ini pukul 7 suku, misal. Adakah usai daripada masuknya waktu syuruk, kita sudah boleh mengerjakan sembahyang sunat, isyraq, seperti yang ditanya tadi? Jawapannya tidak boleh. Tidak boleh. Salah satu daripada waktu yang diharamkan untuk solat adalah daripada syuruk sehinggalah matahari naik sepergalahan ataupun satu tombak. Qadra rumhin, itu bahasanya disebut dalam kitab, sekadar satu tombak, ataupun dalam kitab Melayu diterjemah sepergalahan. Persoalannya, matahari naik sepergalahan itu bagaimana cara mengukurnya? Adakah galah pokok rambutan, ataupun galah pokok kelapa, ataupun galah pokok petai lagi tinggi? Mananya galah? Mana galah ni? Dalam kitab dia, dalam bahasa Arabnya tombak. Tombak ni dia tak adalah panjang macam galah. Itu semua adalah sebenarnya disebut berdasarkan kebiasaan, berdasarkan ukuran pandangan mata. Matahari ni dengan kita ni berapa ratus ribu ke juta kilometer daripada kita kan. Maknanya menurut pandangan mata daripada lantai bumi sehingga matahari itu, kalau letak tombak tu maknanya sepanjang ataupun seukuran tombak tersebut.
Tapi namun ia mungkin tidak begitu jelas. Ada ukuran ataupun ada kadar masa yang telah disebut dan ditetapkan oleh ahli falak. Iaitu kadarnya adalah kita, cara kira dia, saya pernah sebut juga di dalam rancangan ini, kita mengambil waktu subuh pukul berapa. Kemudian waktu syuruk pukul berapa. Misalnya, kita andaikanlah waktu subuh masuk pukul 6 suku. Dan waktu syuruk selesai ataupun masuk pada jam 7 suku. Misalnya, kita ada berapa minit antara 6 suku, 7 suku? Berapa? 1 jam, iaitu 60 minit. Kemudian 60 itu kita bahagikan 3. 60 bahagi 3, 20. Lalu hasil daripada pembahagian 3 tadi dicampur dengan waktu syuruk. Jadi waktu syuruk 6 suku ditambah 20. Berapa? 6, 7, 35. 5, betul. 7.35. Maka itulah waktunya yang kita sudah boleh mengerjakan sembahyang. Ingat formula dia. Mengambil waktu ataupun minit daripada masuk subuh sampai syuruk. Berapa itu dibahagikan kepada 3. Hasilnya ditambah kepada waktu syuruk. Dan hasil tambahan itu hujungnya adalah masuknya waktu yang kita sudah boleh mula sembahyang sunat. Dan sembahyang isyraq dengan sembahyang duha ini, apa perbezaannya? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i sendiri, ada dua pandangan. Di kalangan ulama Syafi'i, ada yang mengatakan tidak ada yang diistilahkan sebagai solat isyraq. Dengan erti kata, solat duha dan solat isyraq adalah dua solat yang sama. Solat duha, solat isyraq adalah dua solat yang sama. Manakala menurut pandangan sebahagian ulama Syafi'i yang lain seperti Al-Imamul Ghazali, bahawasanya ia ada perbezaan di antara salatul isyraq dan juga salatul duha. Berdasarkan pandangan yang menyatakan tidak ada perbezaan antara kedua-dua solat tersebut, seawal habisnya waktu syuruk tadi, seseorang itu sudah boleh mengerjakan solat duha. Seawal itu. Seawal itu. Bahkan solat isyraq itu solat duha. Solat duha itu solat isyraq. Maknanya sama. Maka seawal itu mereka sudah boleh mengerjakan sembahyang duha. Namun, sembahyang duha adalah lebih baik dilewatkan sehingga sampai waktu duha lebih kurang 1/4 yang pertama daripada siang. 1/4 yang pertama daripada siang maksudnya daripada selepas subuh 1/4 yang pertama, maka itu waktu yang dipanggil lebih afdal melaksanakan sembahyang duha. Dan sembahyang duha itu waktunya bermula daripada syuruk ditambah 20 minit seperti contoh yang diberikan tadi. Misal, berlarutan sehinggalah sebelum masuknya waktu zuhur beberapa minit. Sebelum masuk waktu zuhur beberapa minit, 2-3 minit, tamatlah waktu mengerjakan sembahyang apa? Sembahyang duha. Adapun menurut pandangan ulama Syafi'iyah yang mengatakan di sana ada yang dipanggil sembahyang isyraq dan di sana ada yang dipanggil sembahyang duha, maka waktu isyraq masuk daripada tamatnya waktu syuruk yang contohnya dinyatakan tadi, iaitu ditambah 20 minit, dan waktu isyraq itu berlarutan lebih kurang sehingga matahari naik tinggi sedikit, kan? Matahari naik tinggi sedikit, lebih kurang maknanya waktu daripada misal yang kita berikan tadi 7.35 ditambah sekadar waktu sehingga kita boleh melaksanakan beberapa rakaat sembahyang
ataupun matahari naik sedikit, tidak ada satu ukuran ataupun tanda masa yang spesifik yang dinyatakan, hanya sekadar dinyatakan matahari naik lebih sedikit daripada sepergalahan, maka tamatlah waktu isyraq berdasarkan pandangan yang kedua ini. Ustaz, soalan tambahan Ustaz. Boleh tak kita melaksanakan solat sunat isyraq, lepas tu kemudian kita melaksanakan juga solat sunat duha? Ya, boleh, berdasarkan pandangan ulama yang menyatakan sembahyang solat sunat isyraq adalah berbeza berbanding sembahyang solat duha. Maka maknanya mula-mula dia laksanakan sembahyang sunat isyraq, selepas itu dia melaksanakan sembahyang sunat duha. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan, dan kita akan berhenti rehat seketika. Sekembalinya nanti ada soalan berkaitan dengan ganti puasa dan juga bayaran fidyah. Untuk sama-sama kita kongsikan bersama dengan Ustaz, dan untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dalam sesi soal jawab dalam Tahsinul Ibadah. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz perkongsian kita untuk soalan seterusnya. Datang daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM. Tanya tentang puasa Ustaz. Bagaimana kalau kita tak pasti tentang puasa arwah ibu, sama ada telah diganti atau belum? Perlukah kita sebagai anak ataupun waris untuk gantikan puasa tersebut, dan bagaimana bayaran fidyahnya, dan adakah kena digandakan mengikut tahun yang telah ditinggalkan Ustaz?
Terima kasih kepada yang bertanya. Yang pertama, yang perlu kita dapatkan kepastian, mengapakah ibu meninggalkan puasa? Kerana ada pelbagai sebab. Ada orang tinggalkan puasa kerana kecuaian, ada orang tinggalkan puasa kerana musafir, ada orang tinggalkan puasa kerana sakit. Jadi apakah puncanya ataupun sebabnya ibu meninggalkan puasa? Setelah itu, barulah kita boleh memberi jawapan yang betul. Kerana perbezaan sebab menimbulkan ataupun menatijahkan perbezaan hukum. Saya akan menjawab dengan membuat andaian sendiri, iaitu ibu meninggalkan puasa kerana sakit. Misalnya, kalaulah meninggalkan puasa kerana sakit, mungkin sebelum kewafatan ibu, ibu sakit yang tidak boleh berpuasa. Lalu apa yang boleh dilakukan? Setelah wafatnya ibu, harta pusakanya wajib dibelanjakan bagi membayar fidyah untuk tempoh-tempoh yang ditinggalkan tadi. Oleh kerana puasa itu ditinggalkan kerana sakit, maka tidak ada istilah qada. Dia tak perlu diqada, hanya perlu membayar fidyah sahaja. Dan kiraan fidyahnya adalah bagi setiap hari hanya 1 cupak sahaja. 1 cupak itu dikira dan diukur kalaulah bayar zakat fitrah 1 gantang. 1 gantang ini mewakili 4 cupak. Berapakah kadar daripada 1 gantang dalam bentuk ringgit? 7 ringgit. Maknanya 1 cupak 7 bahagi 4, itulah hasil daripada 1 cupak dikalikan dengan berapa hari yang ditinggalkan. Kemudian adakah ada gandaan fidyah? Tidak ada. Kerana puasa ditinggalkan bukan disebabkan kecuaian dan secara realitinya ibu tidak mampu untuk mengqadakkannya pun kerana berterusan sakit sehinggalah hari wafat. Namun soalan yang ditanya berkaitan dengan tidak pasti. Adakah puasa yang ditinggalkan oleh ibu sudah diqada ataupun tidak? Jadi bila tidak pasti, dia daripada segi hukumnya, dia ada satu kaedah. Asalnya, kalau satu orang itu dia jenis jaga agama dia, asalnya satu orang itu telah apa? Telah mengqadakkan puasanya. Dia satu, kita tak pasti berapa, tapi kita pasti memang belum lagi diqadakkan. Cuma tak dapat satu nombor yang pasti. Tapi secara pasti memang ada yang belum diqadak. Itu satu bab yang lain. Yang ini kita pun tak pasti. Ibu ni ada puasa tertunggak ke ataupun tidak ada. Itu bab yang lain. Kan? Persoalannya lebih kepada jenis yang kedua. Maka asalnya, oleh kerana kita tak pasti, asalnya kita kira tak ada. Kita kira asalnya tidak ada sebarang hutang puasa. Kalau memang ibu itu jenis orang yang berpuasa lah. Dan mengambil berat soal ibadahnya. Tetapi kalaulah misalnya kita pasti memang ada tunggakan, namun bilangannya tidak ada satu yang pasti, maka kita membuat anggaran paling banyak. Maksudnya anggarannya maknanya kalaulah ada tertinggal ni tak lebih 30 hari contoh. Ataupun tak lebih 50 hari. Kurang mungkin, tapi lebih daripada bilangan ini tidak mungkin. Kita ambil bilangan tersebut dan kita bayarkan fidyah seperti yang telah disebutkan tadi. Dan sekiranya memang puasa itu ditinggalkan disebabkan kecuaian, betul ada cara gandaan dia. Cuma cara gandaannya itu perlu kepada perincian berapa hari, berapa tahun untuk kita boleh menjelaskan berapakah kadar fidyah gandaan yang perlu diselesaikan. Dan ingat,
daripada segi wajibnya, fidyah itu dilunaskan daripada harta pusaka. Andailah ibu tidak meninggalkan sebarang harta pusaka sehingga boleh digunakan bagi melunaskan fidyahnya, pada ketika itu tidak ada hukum wajib, hanya sebagai suatu bakti anak kepada ibu dia, mereka mengeluarkan duit daripada poket mereka sendiri, tapi hukumnya sunat bukan wajib, dan mereka usahakan untuk membayar hutang-hutang fidyah puasa untuk ibu yang dikasihi. Allah Akbar. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan daripada Muhammad Fauzan Amir. Kata Ustaz, apakah wujud implikasi terhadap sah atau tidak zakat yang ditunaikan terus kepada penerima yang ternyata bukan dari golongan asnaf yang berhak jika berlaku kesilapan dalam proses agihan? Sekiranya kita membayar zakat sendiri, lalu zakat itu ternyata tidak diserahkan kepada asnaf, kita hanya mengetahuinya selepas kita telah menyerahkannya. Saya pernah sebut sebelum ini, salah satu syarat sah dalam membayar zakat adalah menyampaikannya kepada asnaf. Justru implikasinya, apabila syarat ini tidak dapat dipenuhi, walaupun duit telah keluar daripada poket, telah sampai di atas tangan orang lain, namun pengeluar itu belum lagi dikira telah membayar zakat. Pengeluar itu belum lagi dikira membayar zakat, justru dia perlu membayar sekali lagi dan menyerahkannya kepada asnaf yang betul. Sebab itu, sebelum kita agihkan zakat, pastikan asnaf, kalau kita tidak mahir, serahkan kepada pihak yang mahir, pihak berkuasa misalnya yang menguruskan zakat, ataupun kita rujuk kepada individu yang faham dan reti tentang apakah dan siapakah yang dimaksudkan dengan asnaf. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada soalan dari Johor, Puan Mia. Tanyakan, bolehkah solat sunat qabliyah dilakukan selepas solat fardu kerana tak sempat? Ini kerana imam telah sampai dan terus tunaikan solat fardu, Ustaz. Soalan daripada negeri Johor, daripada bangsa Johor, soalan berkaitan dengan adakah sunat qabliyah boleh dilaksanakan selepas solat fardu. Jawapannya boleh. Kerana solat qabliyah waktu masuknya adalah dengan masuknya waktu fardu. Contoh, waktu qabliyah isyak masuk dengan masuknya waktu isyak, dan waktu qabliyah berakhir dengan berakhirnya waktu isyak, bukan dengan mulanya sembahyang isyak. Beza tu. Waktu qabliyah isyak masuk dengan masuknya waktu isyak, dan waktu qabliyah isyak berakhir dengan tamatnya waktu isyak. Tamatnya waktu isyak bila? Dengan masuknya waktu subuh. Oleh kerana itu, kalau seseorang itu dia tidak berkesempatan melaksanakan qabliyah isyak sebelum daripada solat isyak, fardu isyak, dia masih ada waktu yang panjang sehingga subuh untuk melaksanakannya. Baik, soalan seterusnya Ustaz daripada Zulkifli Yusof. Ustaz, kalau jika anak yang ada najis dalam paper sentuh kita masa kita solat, dikira kita tanggung najis ke Ustaz? Soalan daripada Ustaz Zulkifli Yusof daripada Terengganu, ketika seseorang itu solat. Bagaimana tadi soalannya? Ketika seseorang itu solat, ada najis dalam pampers Anak. Jadi anak tu sentuh kita, sentuh ya. Soalannya, anak itu sentuh. Adakah dengan anak itu menyentuh kita, dia jadi karen? Dia jadi karen, oleh kerana anak tu najis, karen tu kena pada kita, kita pun dikira menanggung najis. Jawapannya tidak, bukan begitu. Tidak. Kalau semata-mata anak itu sentuh, kalau kita tengoklah daripada segi bahasanya,
seseorang yang menyentuh seseorang yang lain, adakah yang sentuh itu dikira sedang menanggung orang yang menyentuh? Tidak kan? Tidak. Semata-mata orang itu sentuh kita, kita tak dipanggil tanggung dia. Anak yang dalam pampers ada najis, dia duduk atas paha kita misal. Dia rapat atas belakang kita. Rapat tu maksudnya dia panjat atas belakang kita. Itu barulah dipanggil sebagai menanggung sesuatu yang menanggung najis. Dia bukan menanggung najis. Menanggung sesuatu, maksudnya anak yang menanggung najis. Ataupun dia bukan hanya sentuh, dia pegang, dia cekak. Dia cekak kita punya badan. Cekak. Apa dia panggil bahasa Melayunya? Dia menggenggam. Telekung kita misalnya. Itu dikira kita bersambung dengan najis. Bersambung dengan najis. Kalau semata-mata dia sentuh sahaja, masih tidak dikira menanggung ataupun berhubung, dan solat ibu, ayah dan seumpamanya dihukum sebagai sah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan daripada sahabat kita ni bertanyakan, kata sahabat saya ni, kita ni sebelum subuh baca surah Yasin yang disedekahkan buat ibu, ayah dan keluarga. Dan boleh tak Ustaz niat bacaan Yasin tu pada ramai sampai tak pada ibu ayah yang menerima pahala tersebutlah Ustaz? Silakan jawapan. Amalan ini dipanggil amalan isalus thawab. Isal as-thawab. Isal maknanya menyampaikan. Thawab tu pahala. Menyampaikan pahala. Kita sendiri tak boleh menyampaikan. Tak boleh. Tetapi kita berdoa. Semoga Allah menyampaikan pahala yang kita baca ini kepada yang dimaksudkan. Sebab itu supaya pahala tersebut diharapkan sampai, hendaklah bukan sekadar berniat bahawasanya pahala bacaan ini kepada si fulan dan si fulan, disertakan dengan doa. Ya Allah, sampaikanlah seumpama pahala bacaanku ini. Kalau dalam bahasa Arabnya, seperti kita selalu dengar dalam tahlil, Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, sampaikanlah pahala, maksudnya seumpama pahala yang insya-Allah aku perolehi daripada bacaan surah Yasin ini kepada si fulan, si fulan, si fulan. Itu maksud amalan membaca Al-Quran dan menyampaikan pahalanya. Soalannya, adakah boleh dikumpulkan, didoakan bukan hanya kepada satu individu sahaja, bahkan lebih daripada satu. Bukan ibu sahaja, bahkan disertakan nenek, disertakan pakcik, disertakan makcik. Adakah boleh berbuat demikian? Kalau kita faham konsep amalan ini, insya-Allah hukumnya boleh. Sebab kita tak ada nak boleh sedekah apa-apa, kita mendoakan moga-moga Allah Ta'ala berikan pahala. Jadi pahala daripada Allah ini luas, tidak ada sempadannya. Untuk satu orang boleh, untuk dua orang boleh, untuk beberapa orang boleh. Dan kita dasarkan dengan suatu perasaan, iaitu sangka baik dan meyakini, mengimani keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Alhamdulillah. Seterusnya kita ada soalan daripada Sungai Petani, Ustaz Muhammad. Kata, jika kita bayar zakat sepatutnya cukup haul pada bulan Oktober tahun 2020. Tapi lewat bayar dan sebahagian bayaran itu dibayar masuk Januari 2021. Adakah zakat itu sah, Ustaz? Zakat telah cukup haul. Namun kita lewat membayarnya. Masalah lewat bayar tiada kaitan daripada segi sah ataupun tidak. Tiada kaitan. Maksudnya apa? Maksud apa tak ada kaitan? Maksudnya dia mesti sah. Walaupun kita membayar melebihi haul. Cuma sempadan haul itu ada kaitan daripada segi berdosa ataupun tidak berdosa. Maksudnya apa? Seseorang yang telah sempurna haul tetapi menangguhkan pembayaran zakat ke satu waktu yang ke depan,
maka perbuatan menangguhkan, menyampaikan zakat itu adalah berdosa. Adalah apa? Berdosa. Kecuali kalaulah dia menangguhkan pembayaran itu kerana uzur-uzur yang tertentu. Uzur-uzur yang dibenarkan. Maka dia tak berdosa. Jadi, maksudnya, masalah melewatkan bayar ni, dia akan ada soalan berdosa ataupun tidak berdosa. Sah memang tetap sah. Sah memang tetap sah, tetapi berdosa ataupun tidak berdosa. Ingat dia punya formula dia. Kalaulah tanpa uzur, maka berdosa. Kalaulah ada uzur, maka tidak berdosa. Soalan seterusnya. Apa dia agak-agak? Apa soalannya? Soalan seterusnya, apakah uzur itu betul? Apakah uzur itu yang sehingga saya tidak dikategorikan sebagai dosa kerana menangguhkan pembayaran zakat? Antara uzurnya adalah duit belum ada. Macam mana tu duit belum ada? Kalau duit belum ada, macam mana wajib zakat? Maksudnya duit belum ada kat tangan. Mungkin dia ada satu proses yang kita kena buat sehingga duit tu boleh keluar. Contoh, permohonan KWSP tak luluh-luluh lagi. Contoh, jadi duit tak keluar lagi. Jadi belum lagi boleh membayarnya. Ataupun ada urusan teknikal dalam bank kita, jadi dia stuck. Tak boleh nak keluar. Waktu dah sampai. Itu pun contoh uzur. Yang pertama. Yang kedua adalah apa? Asnaf. Asnaf yang hendak diberikan belum ada. Contohnya dia ada kat luar. Asnaf tu ada kat luar. Ataupun asnaf ada tetapi kita hendak memberikan kepada asnaf yang lebih munasib. Yang lebih sesuai. Asnaf yang macam mana ulama kata yang kita boleh tunggu, iaitu asnaf itu adalah daripada kalangan ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita. Yang mana dia tidak berada di situ dalam masa berapa ketika dia akan pulang, barulah kita nak serahkan kepada mereka. Jadi oleh kerana tunggu dia, ia mengambil masa tertentu melebihi daripada haul, itu juga yang disebut sebagai uzur. Namun kalau sekarang ni, kalau orang berada di luar negeri, kita masih lagi boleh beri kepada dia dengan jalan transfer, maka zahirnya dia tidak menjadi uzur. Sebab tak semestinya kita bagi secara fizikal wang, boleh juga kita transfer wang kita kepada orang yang berada di luar supaya dia boleh terus menikmati bayaran zakat tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan, dan kita ada satu lagi soalan. Saya kira ini soalan terakhir untuk kita ajukan, dan untuk rakan-rakan pendengar yang sedang ikuti secara langsung di FB IKIM FM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat maklumat ini. Daripada Mela RSM kata, Ustaz, boleh ke duit zakat pada bagi duit zakat pada adik yang bekerja? Sebelum ini agak susah tapi sekarang dah okey sebab dah bekerja. Macam mohon pencerahan daripada Ustaz. Ustaz boleh ke bagi zakat pada adik yang bekerja? Sebelum ini dia agak susah tapi sekarang dah okey sebab dah bekerja. Adakah boleh memberi zakat kepada adik-beradik? Jawapannya boleh. Dengan syarat adik-beradik kita itu adalah asnaf. Maka nak menjawab soalan ini perlu kepada ilmu asnaf. Adakah kerana adik kita sudah bekerja maka dia terkeluar daripada golongan asnaf? Kita lihat dulu pendapatan yang dia perolehi daripada kerja tersebut. Adakah pendapatan itu mencukupi ataupun tidak? Mencukupi maksudnya belanja siapa? Belanja diri dia, belanja orang yang dia wajib tanggung. Dia mungkin ada anak, ada mungkin ada isteri, dan dia ada rumah yang perlu dibayar, dia mungkin ada kenderaan asas yang perlu dibayar. Apa sahaja yang merupakan keperluan-keperluan asasi seperti bil dan seumpamanya. Jadi adakah gaji yang dia dapat berupaya menampung segala keperluan yang dia perlukan? Kalaulah tidak, jawapannya kalaulah tidak, maka bolehlah kita berikan kepada adik tersebut. Tetapi kalau kerja yang diperoleh itu bagus, pendapatannya baik dan dapat menampung bahkan dapat menyimpan pula, pada ketika itu tidak boleh kita memberikan zakat kepada beliau.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana menjawabkan soalan-soalan yang banyak daripada sahabat-sahabat kita ni sebagai ilmu jugalah untuk kami rakan pendengar. Dan kita sampai ke hujung Ustaz, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Ustaz sebagai kesimpulan. Silakan Ustaz. Ada sepotong hadis yang berbunyi, Yadullahi ma'al jama'ah. Bantuan Allah, kudrat Allah, kebersamaan Allah bersama